Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, ikhwat, hadirin, hadirat sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, a'azza Allah. Insyaallah petang ini kita membedah sebuah kutai kecil yang ini mencontohi solat jamaah dan qasar Rasulullah SAW. Saya menulis ini kerana sering diminta, terutama bila waktu cuti sekolah ataupun hari raya, mereka balik kampung, cuti sekolah mereka musafir, kadang-kadang di Turki. Mereka dekat Turki, Ustaz saya dekat Turki, boleh tak saya mengqasar salat dan sebagainya. Ataupun Ustaz saya balik kampung di rumah bapak saya, boleh tak saya mengqasar salat. Ataupun di rumah mak mertua saya, boleh tak saya mengqasar salat. Jadi bila cuti saya punya SMS pun, telefon pun tak boleh di pagi, petang, supaya memudahkan antum, bukan saja untuk antum, tetapi sekarang bila musafir dengan bapak berdua tak mau apa, jangan makan kosong. Kenapa mereka katakan sekarang sama canggih, kita naik kapal terbang, kita naik pasar ada aircon. Kenapa nak? Masjid ada di mana-mana. Jadi seolah-olah bila zaman ini berubah, agama pun berubah. Tidak boleh memasukkan jamaah dan qasar kecuali Quran dan hadis. Itu tidak boleh memasukkan apa saja hukum Allah kecuali hadis dengan hadis ataupun hadis dengan Quran. Kalau tidak ada ayat yang memasukkan, maka tidak dimasukkan. Oleh kerana sembahyang itu wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terus ke halaman 29, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalil tentang wajibnya mendirikan solat banyak, sudah dibincang berkali-kali. Cuma di sini ana ambil kerana dalam ayat ini di samping menyuruh kita solat, juga menyuruh kita solat berjamaah. Maka kalau boleh kita jangan tinggalkan solat berjamaah. Hadis ayat ini dalam surah Al-Baqarah 3, jadikanlah oleh kamu solat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini maksudnya sebagaimana disepakati oleh ulama tafsir, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, bermakna kita bersemayam berjamaah. Diwajibkan kita solat sebagaimana solatnya Rasulullah SAW, yang mana dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli adalah hadis Bukhari dan Ahmad. Begitu juga kalau kita lihat di halaman 30, supaya semayang kita lebih terasa sesuatu solat yang khusyuk dan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka dianjurkan apabila kita solat sebagaimana anjuran hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli salata mawadda ka'annaka tara fa in kunta la tara fa innahu yara.
Rasulullah SAW bersabda, solatlah kamu seperti merasakan hendak meninggal, iaitu seolah-olah engkau melihat dia, melihat Allah. Walaupun kau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kau. Jadi bila kita solat, seolah-olah kita sedang berhadapan dan melihat Allah. Sekalipun kita tak melihat Allah, Allah melihat kita. Sehingga di dalam satu buku yang ditulis oleh Al-Albani, apabila kita solat, Allah memandang kita. Bila kita memandang ke tempat lain, ke kiri, ke kanan dan sebagainya, maka Allah tidak melihat lagi. Maka kalau boleh solatlah sebagaimana sallu kama ra'aytumuni usalli. Ini banyak perbincangannya. Walaupun ada komen-komen, tetapi insya-Allah komen ini bagus. Saya suka di komen. Ya, supaya kita pertama sekali membetulkan kalau kesilapan. Ada seorang sahabat membetulkan anaknya kesilapan. Alhamdulillah, itu satu cara yang baik. Ya. Dalam buku yang baru ini ada di situ di Jawa. Memang dalam tulisan saya perselisihan ini tentang berdakap ya. Ia bersedekap atau berdakap, bersedekap. Memang hadis itu bukan hadis Bukhari, saya akui. Silap tetap silap. Yang kita katakan bila silap tu, kita katakan tidak silap kerana keegoan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Tetapi dalam tulisan saya, kalau kita kembali kepada apa yang saya tulis, saya tak katakan itu hadis Bukhari. Dalam ucapan saya, dalam ceramah saya katakan hadis Bukhari. Itu satu kesilapan sebab spontan. Kadang-kadang bila kita berceramah, saya pernah dengar juga Adik Hasan memperkatakan hadis yang silap dalam ceramah, tapi dalam tulisannya betul. Seperti yang wakana yad'u ma'al sadr, itu dalam Bukhari tidak ada, tetapi dalam makna Bukhari ada. Dan dalam tulisan saya pun saya katakan makna Bukhari. Nanti dibuka di tu, kalau ada Latin buka lah ya, tengok baca sebelah. Ya. Terima kasih bagi sahabat yang menegur itu. Mudah-mudahan teguran ini teguran yang membina, insya-Allah. Jadi disuruh di sini juga apabila beribadah, jangan tiru siapapun orang yang beribadah di muka bumi, kecuali yang beribadah itu berdasarkan dengan Quran dan hadis. Segala ibadah tidak akan diterima oleh Allah SWT sebagaimana anda jelaskan kepada antum, kecuali ada dua syarat. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Ataupun ada contoh. Kalau dikatakan pertama ikhlas, kedua ada contoh, lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW contoh ikutan yang baik dalam apa? Dalam beribadah. Apa saja ibadah, sama ada qauliyah, fi'liyah ataupun apa saja ibadah. Itu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah. Ingat ya, salaf diajar supaya beribadah mencari keridaan Allah, bukan mencari keridaan manusia. Bukan kerana itu, kerana ini, kepentingan itu, kepentingan ini, tujuan itu tidak boleh. Sebab saya katakan tadi syarat ibadah dua. Pertama dia ikhlas, kedua ikut contoh. Jadi kalau kerana Allah Subhanahu wa taala, kalau ditegur jangan melenting. Kalau ada sesuatu yang tak kena, bila ditegur kita bersyukur kerana Allah menyelamatkan kita di dunia lagi. Tapi kalau ditegur melenting bermacam-macam, elahnya dan sebagainya, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi yang sentiasa mengharapkan redha Allah dan balasan baik hari akhirat. Dengan keridhaan Allah tidak akan dapat balasan yang baik di akhirat. Dengan keridhaan Allah, maka mintalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala bila kita beribadah. Dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Mengingati Allah banyak-banyak antaranya adalah solat. Kerana bila mengingati Allah banyak-banyak, solat adalah satu cara untuk menenangkan diri kita kepada Allah SWT dan menenangkan jiwa. Dan solat juga menjadikan kita meninggalkan yang fahsyat dan munkar. Dan solat juga cara kita minta pertolongan dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan solat.
Dan solat itu tidak dirasakan kecuali orang yang merasakan solat itu besar. Siapa dia? Orang beriman. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Dan solat ini dikatakan zikir kerana dalam solat memberi ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa. Dan Rasulullah SAW bila marah, apa obatnya? Dia ambil wudu. Ada satu hadis, walaupun hadis ini lemah, syaitan itu daripada api. Jadi untuk mendekatkan api itu adalah air. Makanya orang yang marah itu daripada syaitan, maka disuruh kita berwudu. Bila berwudu, syaitan akan tinggalkan kita. Tapi hadis ini hadis lemah. Tetapi hadis ini ada penguatnya, maka boleh diamalkan. Bila marah ambil wudu, kemudian solat. Karena solat akan menenangkan jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bila marah sering mendirikan solat. Ya, insyaAllah. Yang penting solat tidak boleh ditinggalkan. Kemudian solat khasar dan jamaah. Masalah khasar lain, masalah jamaah lain. Tidak semestinya di jamaah, tetapi yang semestinya di khasar. Solat khasar ini tadi di belakang saya ingat boleh habis. Rupanya dengan pertanyaan yang banyak, sedang kuliah, tanya, lama-lama tak habis. Jadi mudah-mudahan di sini kalau nak tanya tak ada masalah. Tapi kalau boleh biarlah di penghujung nanti bertanya. Kenapa? Nanti ditanyakan benda yang sudah ada dalam buku ini. Jadi kita tuntut-tutus. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengqassar solat apabila kita musafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas solat. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, tak kira lah yang dikatakan muka bumi ini, musafir secara umum, walaupun pakai kapal terbang misalnya, walaupun di dasar lautan, tetap diistilahkan di permukaan bumi. Maka kamu tidaklah berdosa mengkhasar, yakni memindahkan solat. Jadi khasarlah kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Walaupun ini insya'iyah khabariyah, tetapi apabila dikuatkan dengan hadis-hadis yang banyak, ini merupakan adalah satu suruhan, satu perintah. Di halaman 32, antara hadis-hadis yang menunjukkan adanya sembahyang qasar dan jamak dan perintah daripada Allah dan Rasulnya supaya mengqasar ataupun selepas itu mengqasar dan jamak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat faradallahu as-salata hina faradaha rak'atayn fil hadar was-safar fa uqirrat salatu as-safari wa zida fi salati al-hadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Allah mewajibkan solat, dia mewajibkan sebanyak 2 rakaat. Sama ada di kediaman atau pelayaran, itu pada mulanya 2 rakaat. Jumlah 2 rakaat tersebut ditetapkan sebagai jumlah rakaat solat dalam perjalanan dan ditambah 2 rakaat ketika dalam keadaan bermukim. Jadi asalnya 2 rakaat. Tapi bila musafir ke Madinah, yang mungkin 4 seperti Zuhur, Asar dan Isya. Tetapi bagi yang musafir terus 2 rakaat. Hadis yang kita baca tadi adalah hadis Bukhari dan Muslim. Dan an Anas radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil Madinati arba'an wa sallaitu